Assalamualaikum, bersama saya Ni'amah Aiman bin Omar. Dan saya Fatih Nurhani binti Zamzuri dari JPPM Negeri Kelantan. Tahukah anda sejarah-sejarah penemuan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia? Pada tahun 1949, selepas terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, pihak British telah memperkenalkan undang-undang baru yang menyeluruh dikenali sebagai Ordinan Pertubuhan 1949 bagi mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti pertubuhan, bagi memastikan mereka berdaftar dan bergerak secara sihat dan tidak bercanggah dengan kepentingan keselamatan pada masa itu. Enakmen 1899 juga telah digubal semula oleh Parlimen dalam tahun 1965 dan dikuatkuasakan 1 Februari 1966, dikenali sebagai Akta Pertubuhan 1966. Tahukah anda syarat-syarat utama untuk mendaftar pertubuhan? Ahli jawatan kuasa hendaklah dianggotai minimum 7 orang. Hendaklah mengadakan mesyuarat penaja penetapan taraf pertubuhan bagi peringkat kebangsaan sekurang-kurangnya 7 AJK dari negeri yang berlainan. Peringkat negeri sekurang-kurangnya AJK terdiri daripada separuh daerah yang berlainan di negeri berkenaan. Contoh 5 daerah bagi negeri di Kelantan. Lain-lain seperti kampung, daerah, alumni, wilayah timur, utara, selatan dan tengah, Asia atau antarabangsa. Menetapkan nama mestilah bermula dengan pertubuhan, persatuan atau kelab. Matlamat dan keahlian pertubuhan mestilah selaras dengan nama pertubuhan. Seterusnya, menetapkan alamat urusan pertubuhan dan surat menyurat pertubuhan. Bagi ahli jawatan kuasa penaja pertubuhan, pastikan ahli jawatan kuasa adalah tidak hilang kelayakan di bawah Seksyen 9A Akta Pertubuhan 1966 dan merangka Undang-Undang Tubuh Pertubuhan termasuk lambang, bendera, lencana serta maksud bagi setiap ikon dan warna. Menyediakan minit mesyuarat penaja untuk rekod pertubuhan. Menyediakan maklumat setiap ahli jawatan kuasa yang lengkap serta mempunyai email dan nombor telefon yang berbeza dan masih aktif, dan menyediakan bayaran RM30 untuk proses permohonan. Daftar di www.erozers.gov.my. Setiausaha pertubuhan hendaklah mempunyai email yang sah dan aktif untuk memohon sebagai pengguna dan mengaktifkan akaun serta menerima kata laluan. Tidak tahu cara-cara untuk mendaftar? Anda layari laman web www.erozers.gov.my untuk mendaftar sebagai pengguna sistem. Untuk pendaftaran pengguna baru, masukkan nama penuh, email dan nombor kad pengenalan diri anda. Bagi pengaktifan akaun sistem Erozers, akan di-email pada email yang didaftarkan. Klik pautan pengaktifan akaun anda bagi menukarkan kata laluan sementara kepada kata laluan baru. Pastikan maklumat anda. Seterusnya, klik modul pertubuhan bagi pendaftaran pertubuhan baru. Pada maklumat am, sila masukkan nama pertubuhan, nama ringkas pertubuhan jika ada, negeri, taraf, kategori dan subkategori pertubuhan serta pertubuhan bercawangan atau tidak. Seterusnya, sila pilih jenis perlembagaan sama ada perlembagaan JPPM atau perlembagaan sendiri yang telah disediakan. Bagi perlembagaan sendiri perlu disediakan oleh persatuan, tetapi urutan fasa telah disediakan. Pada bahagian maklumat pertubuhan, masukkan alamat, tempat urusan dan surat menyurat pertubuhan. Elakkan penggunaan nama singkatan. Kemaskini maklumat setiap ahli jawatan kuasa penaja. Pastikan setiap ahli jawatan kuasa wajib mempunyai email dan nombor telefon yang berbeza. Masukkan tarikh mesyuarat penubuhan, waktu dan tempat mesyuarat dan jumlah kehadiran. Lengkapkan maklumat perlembagaan pertubuhan anda pada fasa 1 dan 2. Sila klik pensel bagi tujuan pengemaskinian. Pada fasa 3 iaitu matlamat boleh dipilih atau bina ayat sendiri di ruangan lain-lain. Seterusnya, fasa 4 keahlian. Lengkapkan maklumat seperti umur, kawasan atau negeri, keturunan, jantina dan agama serta kriteria ahli lain. Keahlian juga boleh terbuka pada beberapa jenis ahli.
Ahli bersekutu bermaksud ahli yang mempunyai kriteria selain kriteria ahli biasa. Pasal 6, iaitu sumber kewangan. Tetapkan jumlah bayaran masuk. Pertubuhan boleh memilih yuran bulanan atau tahunan, dan tetapkan jumlah yuran bulanan atau tahunan. Seterusnya, pasal 7, iaitu mesyuarat agung. Pilih jenis mesyuarat agung tahunan atau 2 tahunan. Pasal 8, iaitu jawatan kuasa. Tentukan kekerapan pelantikan ahli jawatan kuasa dalam mesyuarat agung dan kekerapan mesyuarat jawatan kuasa. Pasal 10, iaitu kewangan. Tetapkan jumlah wang di tangan. Kuasa pembelanjaan mesyuarat agung. Kuasa pembelanjaan jawatan kuasa tahun kewangan bermula. Contohnya, tarikh bermula kewangan 1 Januari 2021 serta bilangan juru audit. Seterusnya, pasal 18 iaitu logo, lencana atau bendera. Masukkan logo, lencana atau bendera mengikut format JPEG jika ada. Sediakan keterangan dan reka bentuk bagi setiap logo, lencana atau bendera. Untuk proses pembayaran, klik akaun sudi terima dan cara pembayaran. Pembayaran terus boleh dibuat secara tunai melalui mana-mana kaunter JPPM negeri atau online melalui kad debit. Bagi pembayaran tunai melalui kaunter, cetak slip pembayaran dan sila bawa ke kaunter JPPM untuk pembayaran fee RM30 Malaysia secara tunai. Anda keliru dengan setiap frasa perlembagaan. Pemilihan kategori dan subkategori hendaklah selari dengan pasal 1, pasal 3 dan pasal 4 iaitu nama, matlamat dan keahlian. Bagi pelantikan ahli jawatan kuasa penaja perlu selari dengan pasal 8 jawatan kuasa. Seterusnya, pada pasal 10.2, tunai di tangan tidak terlalu tinggi. Manakala pasal 10.4, kuasa belanja bagi jawatan kuasa dan 3 pemegang jawatan kuasa utama tidak terlalu tinggi. Dan pasal 10.6, tahun kewangan dicadangkan bermula pada 1 Januari. Akhir sekali, pasal 18, logo, lambang atau bendera tidak diwajibkan, tetapi jika sekiranya ada, hendaklah mempunyai keterangan reka bentuk dan pengertian logo. Apakah tindakan anda yang perlu diambil selepas permohonan dikuiri? Kuiri adalah teguran terhadap kesalahan yang perlu dibuat pembetulan dan pindaan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas tarikh kuiri. Setelah pembetulan dibuat, permohonan hendaklah dihantar kembali kepada pendaftar. Pendaftar akan membuat keputusan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas maklum balas diterima. Sebarang keputusan akan di-email kepada setiausaha secara automatik oleh sistem e-Roses. Apakah yang perlu dibuat selepas pendaftaran diluluskan? Setelah pendaftaran diluluskan, pertubuhan hendaklah mengadakan mesyuarat agung pertama. Pertubuhan boleh memilih untuk mengadakan mesyuarat agung pertama secepat mungkin atau dalam tempoh 3 bulan pertama atau setelah tamat tahun kewangan. Sekiranya mesyuarat agung pertama dilaksanakan setelah tamat tahun kewangan, penyata tahunan pertama hendaklah dihantar melalui laman web www.eroses.gov.my menggunakan modul penyata tahunan dalam tempoh 60 hari dari tarikh mesyuarat. Untuk keterangan lebih lanjut, layari laman web Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia www.ros.gov.my atau hubungi pihak JPPM Ibu Pejabat di talian 03-887-02601 atau 03-887-02617 dan cawangan-cawangan JPPM Negeri. JPPM akan sentiasa proaktif dan menjadi sebuah organisasi yang cekap, berkesan, berdedikasi, berilmu dan bertanggungjawab untuk memastikan pertubuhan Malaysia bergerak secara sihat, bermoral dan beretika.